Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang berbahagia Datuk Timbalan Pengurusi Tetap, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Muhammad Najib Tun Abdul Razak Presiden UMNO Malaysia, Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin Timbalan Presiden, Yang Berhormat Naib Presiden dan Ketua-Ketua Sayap, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Perak, Yang Berhormat Yang Berbahagia Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia, seterusnya sidang perwakilan dan pemerhati yang saya hormati sekalian. Qala Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Yang Berhormat Datuk Timbalan Pengurusi Tetap, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden, saya Khairul Azwan bin Harun, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Perak, mewakili Badan Perhubungan UMNO Negeri Perak, pada petang ini akan membahaskan ucapan dasar Presiden pada Pimpinan Agung tahun ini. Perbahasan saya akan menjurus kepada dua intipati sahaja. Yang ini pertama, kesinambungan kepimpinan melalui pembentukan zuriat UMNO, dan yang keduanya, istiqamah dalam melaksanakan plan transformasi politik. Yang Berhormat Datuk Timbalan Pengurusi, para perwakilan sekalian, ayat yang telah saya bacakan tadi merupakan doa Nabi Allah Zakaria radhiyallahu. Nabi Allah Zakaria dari surah Ali Imran ayat 38 yang bermaksud, ya Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau senantiasa mendengar doa permohonan. Ayat Allah ini secara jelas memperlihatkan pentingnya zuriat keturunan yang baik. Dalam konteks parti keramat ini, sudah tiba masa, waktu dan ketika bagi kita melahirkan zuriat UMNO yang punya kualiti untuk memastikan kelangsungan kuasa politik terus berada di tangan kita. Manifestasi kepada ayat ini sekiranya kita takwilkan membawa maksud bahawasanya kita juga mahukan zuriat yang baik untuk parti ini. Justru kita perlu berusaha untuk melahirkan dan merangka pendekatan yang lebih tersusun bagi melaksanakan proses peremajaan dan peralihan generasi dalam parti ini. Oleh yang demikian, Badan Perhubungan UMNO Negeri Perak berpendapat kesinambungan kepimpinan adalah merupakan prasyarat kelangsungan kuasa politik. Bagi maksud itu, UMNO Negeri Perak ingin mencadangkan agar parti secara tersusun
secara tersusun melaksanakan suatu program dengan izin Yang Amat Berhormat Presiden, iaitu sebuah political internship ataupun latihan praktikal yang lebih jitu, di mana dicadangkan kita tempatkan generasi muda, generasi pelapis, khususnya pemimpin-pemimpin mahasiswa, pertubuhan-pertubuhan generasi muda di pusat-pusat khidmat wakil rakyat dan parti di seluruh tanah air. Mereka yang terlibat perlu kita dedahkan kepada program kepartian, di samping memberi ruang dan peluang kepada mereka untuk menerjemahkan idealisme yang mereka junjung dalam bentuk program sesuai dengan hasrat dan kehendak kontemporari, yang ini hasrat terkini generasi muda yang ada di tanah air ini. Proses peremajaan parti ini juga tidak harusnya berhenti di sini dengan terlaksananya program internship. Sebaliknya, pada masa yang sama, UMNO perlu melahirkan lebih banyak zuriat yang bakal dan akan mewarisi parti ini. Badan Perhubungan UMNO Negeri Perak mendefinisikan zuriat UMNO yang mahu kita lahirkan perlu mempunyai 3 ciri, Datuk Seri. Pertama, taat dan setia, atau taat dan patuh seperti Yang Amat Berhormat Presiden sebutkan di pagi tadi. Yang ini kita ingin melahirkan zuriat yang sentiasa meletakkan perjuangan serta matlamat parti mengatasi kepentingan lain pada sepanjang masa menggalas nama UMNO di pundak mereka ataupun di bahu mereka. Peremajaan dan peralihan generasi yang kita harapkan mekar dan subur dalam UMNO akan memadamkan sifat-sifat individualistik dan unsur-unsur pensabotaj perjuangan. Seperti yang diungkapkan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Presiden, kita mahu generasi yang taat dan patuh, setianya tertumpah sepenuhnya kepada perjuangan parti dan akur terhadap keputusan yang dibuat oleh pucuk pimpinan. Dalam konteks negara, zuriat UMNO yang taat dan setia ini akan sentiasa menjunjung institusi penting negara. Raja-raja Melayu akan dipertahankan, Islam akan didaulatkan, keamanan dikekalkan, dan perpaduan disuburkan. Ciri ketaatan dan kesetiaan ini penting, kerana jika kita lihat pihak di sebelah sana, benih ketaatan dan kesetiaan yang ditanam bukanlah perjuangan untuk mengangkat citra agama, bangsa dan negara. Sebaliknya, puak-puak ini membentuk generasi yang patuh membuta tuli kepada pemimpin yang ingin merosakkan keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran negara. Kita lihat bagaimana seorang yang bermimpi untuk menduduki kursi Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin, yang ingin menduduki kursi Perdana Menteri di Putrajaya, yakni Anwar Ibrahim, yang telah dilabelkan sendiri ataupun yang kita labelkan sebagai pengkhianat dan diktator, ditaati oleh para pengikutnya walaupun sudah terang lagi bersuluh. Pemimpin ini celah moralnya Datuk Seri. Pengikut-pengikutnya juga diasuh dan diajar serta ditanamkan dengan sifat-sifat penderhakaan. Apabila institusi raja dihina, institusi Islam diperlekeh, dan perlembagaan negara dinoda atau diliwat, mereka meliwat perlembagaan negara. Ciri kedua zuriat UMNO yang mahu kita lahirkan ialah generasi yang mesra islah. Islah yakni suatu pembaikan ataupun perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam konteks ini, zuriat UMNO harus sentiasa bersedia bukan sahaja menerima perubahan ataupun islah,
Tetapi jauh lebih penting punya deria untuk menghidu, memahami kehendak perubahan itu sendiri. Maknanya mereka mampu melangkah setapak lebih ke hadapan daripada tuntutan semasa. Mereka juga akan sentiasa bersedia untuk mencari pendekatan-pendekatan luar kotak kebiasaan bagi memenuhi serta melonjakkan perubahan. Perubahan yang akan dibawa akan lebih memperkukuhkan lagi apa yang kita capai pada hari ini. Sebagai contoh, Yang Amat Berhormat Datuk Seri, program transformasi yang dibawa sendiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri merupakan satu pembuktian bagaimana kepimpinan sekarang memahami tuntutan perubahan semasa. Tanya kepada Yang Amat Berhormat Presiden di atas keberanian ini. Untuk itu, bagi memastikan transformasi ini berjaya, harus kita lahirkan generasi yang sentiasa mendambakan atau sentiasa mendahagakan pendekatan-pendekatan baru untuk menjamin kelangsungan perjuangan parti dan bangsa. Barang sudah tentu perubahan ini bukanlah sifatnya reformasi. Yang kita laksanakan adalah transformasi. Yang kita laksanakan transformasi dengan mengikut perubahan yang diperlukan oleh masa kini. Kalau ikutkan perubahan reformasi, maka lahirlah generasi demonstran. Ya, ini generasi yang akan mengikuti demonstrasi haram seperti bersih. Generasi perusuh yang membakar kereta polis. Generasi yang sudah hilang tata susila hingga sanggup melondehkan seluar dan menunjukkan buntutnya. Dari kacamata reformasi yang dipelopori oleh puak-puak ini, Datuk Seri, ini juga telah menyaksikan bagaimana keamanan negara kita terancam. Kerukunan hidup masyarakat mula luntur. Terbentuknya generasi yang sudah tidak lagi melihat kepada hakikat, sebaliknya bergantung sepenuhnya kepada fitnah, kabar angin dan persepsi. Untuk itu, Yang Amat Berhormat Presiden dan para perwakilan sekalian, marilah kita bersama-sama bermula di peringkat cawangan, bahagian negeri dan pusat, membuka ruang seluas-luasnya kepada suara perubahan agar dapat kita depani harapan serta hasrat generasi yang bakal mewarisi susul galur perjuangan ini. Kita tidak mahu keengganan kita menerapkan islah akhirnya akan menjadi parti kita terlalu eksklusif sifatnya dan jumud pendekatannya. InsyaAllah generasi yang sentiasa mendukung agenda perubahan ini akan membentuk budaya baru dalam UMNO. Mereka pasti menjadi golongan yang tahu di mana pintu masuknya dan di mana pintu keluarnya. Mereka akan sentiasa memahami isyarat-isyarat yang diberikan oleh akar umbi dan rakyat. Ini seterusnya akan menjadikan proses peralihan dalam parti sebagai satu tradisi dan formaliti. Ciri yang ketiga yang berbahagian berhormat Datuk Timbalan Pengerusi Tetap, yakni zuriat UMNO yang kita lahirkan adalah mereka-mereka yang senantiasa mensyukuri nikmat. Malah ciri ini juga perlu disemai di kalangan generasi muda yang berada di luar lingkungan parti kita. Untuk itu, UMNO harus menjadi peneraju kepada pembentukan generasi yang senantiasa meletakkan konsep syukur sebagai satu cara hidup. Ianya sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an yang menyebut, sesiapa yang tidak bersyukur dengan sedikit, nescaya tidak akan bersyukur pada yang banyak. Sesiapa yang tidak bersyukur kepada manusia, nescaya tidak bersyukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Para perwakilan yang saya hormati sekalian, sejak lebih 5 dekad begitu banyak nikmat kemerdekaan yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
melalui kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional. Nikmat kemerdekaan adalah merupakan nikmat yang terbesar yang diperjuangkan sendiri oleh UMNO bersama pertubuhan-pertubuhan komponen yang lain. Ulama'nya, golongan nasionalisnya, golongan agama serta rakyat jelata. Begitu juga nikmat pembangunan daripada sebuah negara pertanian. Kita kini muncul sebagai sebuah negara perindustrian dan perkhidmatan. Daripada kemunduran kepada kemajuan, daripada buta huruf kepada celik huruf, daripada buta teknologi kepada celik IT, daripada bas dan teksi kepada monorail, LRT dan ETS serta MRT. Wakil Perak, sila gulung. Nikmat ini tidak hanya berlegar di kalangan orang Melayu. Sikit lagi yang berhormat Datuk. Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, Dusun, penyokong, penentang, semuanya mengecapi nikmat ini. Alhamdulillah, kalangan orang UMNO dan Barisan Nasional, kita sentiasa mensyukuri nikmat ini. Malangnya hari ini apa yang diajar oleh petualang-petualang dari Pakatan Pembangkang ialah amalan di luar tabi'i, iaitu tidak langsung perlu berterima kasih dan tidak perlu bersyukur. Hasilnya kita dapat lihat mereka menggalakkan anak-anak muda seperti tidak perlu membayar hutang, contohnya hutang PTPTN. Anak-anak muda mula memenuhi jalan raya sehingga merosakkan harta benda melalui reformasi bersih, mencederakan pasukan keselamatan, menabur pasir dalam periuk peniaga-peniaga kecil waktu itu. Inilah semua bukti yang nyata depan mata kita bagaimana mereka tidak mensyukuri nikmat keamanan di negara yang bertuah ini. Subhanallah. Mereka tidak bersyukur dengan apa yang kita kecapi. Sementara kita ingin melahirkan generasi yang bersyukur pada masa yang sama. Kita yang berada di sini pada hari ini, Yang Berhormat Datuk Timbalan Pengurusi juga perlu menghayati dan menerjemahkan konsep syukur dalam gerakan kepartian kita. Jangan nanti kita tidak ubah seperti ketam mengajar anak berjalan lurus. Saudara-saudari para perwakilan sekalian, dengan ciri-ciri surat UMNO yang kita lahirkan itu, ia akan mewujudkan budaya istiqamah dalam perjuangan. Yakni satu gerombolan ataupun satu pasukan yang tidak akan berpaling daripada perjuangan dalam apa jua keadaan sekalipun. Terbentuknya tamadun-tamadun hebat dunia adalah kerana wujudnya ramai pejuang-pejuang yang sentiasa istiqamah dalam gerakan mereka. Istiqamah ini penting kerana ia merupakan penyatuan hati, lisan dan perbuatan. Apa yang ada pada hati, apa yang diungkapkan oleh lidah dan apa yang dikerjakan bergerak sederap dan senada. Istiqamah juga akan menjamin gagasan besar yang dirangka akan mencapai kejayaan. Dalam konteks hari ini, setiap daripada kita yang berada di dalam dewan ini maupun mereka yang berada di luar, teruslah beristiqamah dalam melaksanakan transformasi yang telah pun digariskan oleh pucuk pimpinan. Yang Amat Berhormat Presiden, yakin dan percayalah, walau apa yang difitnah oleh pembangkang, walau apa yang diumpat oleh pembangkang, itu sebenarnya menggambarkan kegentaran mereka kepada sentuhan-sentuhan yang telah dilaksanakan oleh Yang Amat Berhormat Presiden dan Parti UMNO serta Barisan Nasional. Alhamdulillah. Akhirul kalam, Tan Sri Pengurusi Tetap dengan jurat UMNO yang taat setia, dengan jurat UMNO yang sentiasa menerima perubahan atau islah, dengan jurat UMNO yang sentiasa mensyukuri nikmat, insya-Allah kita akan terus istiqamah dalam perjuangan demi memastikan UMNO dan Barisan Nasional mencapai kejayaan cemerlang pada PRU yang ke-13 kelak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ali Imran ayat 139 yang bermaksud, janganlah kamu merasa lemah dan janganlah kamu berduka cita, padahal kamulah orang yang tertinggi mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan jika kamu orang-orang yang beriman. Dengan peringatan Allah itu, Yang Amat Berhormat Datuk Seri
Yang berbahagia tanasi pengungsi tetap Perak mohon menyokong. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi